Fokus berita malam ini, Rikoda terima sijil ABMS dalam usaha perangi rasuah. Festival Makanan dan Budaya Semarahan Ketengah Makanan Tradisional dan Popular. 16,624 penerima bantuan kebajikan terima sumbangan Aidilfitri. Duit raya kepada 3,683 warga sekolah di Jemoreng. Penuhi keperluan rakyat di Simanggang. Sinar baru kepada 18 banduan di Sibu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Saiful Bahri Muhammad. Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rikoda telah menerima pengiktirafan melalui projek rintis sijil Sistem Pengurusan Anti Rasuah ABMS MSISO 37001 dalam usaha memerangi rasuah. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, pengiktirafan ini dapat memberi kepercayaan kepada pelabur luar dan rakyat di negeri ini akan integriti dan perjalanan tadbir urus berprinsip agensi kerajaan. This is part of our journey towards 2030, where we give emphasis on the question of delivery and transparency. Jadi at least kita dah achieve certain level of success, but what is important is the whole system is there. Beliau berkata demikian semasa menerima sijil tersebut daripada Ketua Pegawai Eksekutif Rikoda, Datuk Ismawi Ismuni di pejabatnya Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari yang juga pengerusi Rikoda berkata antara agensi lain yang terlibat dalam projek rintis ini adalah Jabatan Premier Sarawak, Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP, Jabatan Hutan Sarawak, Perbadanan Hutan Sarawak dan Jabatan Hal Ehwal Islam Sarawak JAIS. Dalam pada itu, beliau turut memuji pencapaian Rikoda kerana mempamerkan peranan integriti yang boleh dipercayai dalam usaha memerangi rasuah. Tahniahlah kerana setidak-tidaknya sistem yang digunakan pakai dalam Rikoda mendapat pengiktirafan dari sudut usaha kita untuk memerangi rasuah. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki dan Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya. Festival Makanan dan Budaya Semarahan SFCF bakal berlangsung pada 10 hingga 19 Mei depan di Aiman Mall, Kota Semarahan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu, festival tersebut bertujuan memperkenalkan produk makanan tradisi, makanan popular, seni, adat dan budaya yang terdapat di Sarawak. Saksikan, there is an attempt. This one is very interesting actually. Akan menyaksikan perjumpaan untuk melakukan rekod pameran pelbagai jenis ulam-ulaman. This has never been done. We all love ulam, tapi we never know how many type of ulam are available. So they are trying to introduce and get it into the Malaysian Book of Record. Berbagai jenis ulam-ulaman iaitu sebanyak 70 jenis dalam Malaysian Book of Record. Beliau berkata demikian pada sidang media mengenai festival tersebut di bangunan Baitul Makmur 2, Petrajaya pada Jumaat. Datuk Seri Abdul Karim menambah acara kebudayaan pelbagai kaum turut diadakan pada setiap malam seperti persembahan bermukun, zapin sindang, orkestra Cina, gendang pampat Iban serta persembahan dari kaum Bugis, Bidayuh, Jawa dan lain-lain. Ujarnya pelbagai aktiviti menarik juga akan dianjurkan seperti pertandingan masakan, pesta makan nanas, pameran dan persembahan artis tempatan. SFCF edisi 2022 berjaya menarik seramai 98,819 pengunjung manakala seramai 200,000 hingga 300,000 pengunjung disasarkan pada edisi kali ini. Pembukaan SFCF 2024 akan disempurnakan oleh Datuk Seri Abdul Karim sambil Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kuihian menyempurnakan majlis penutupan.
Seramai 16,624 individu bersamaan dengan 31% daripada jumlah penerima bantuan kebajikan di Sarawak akan menerima sumbangan sempena Hari Raya Aidilfitri berjumlah keseluruhan RM1,662,400. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, bagi tahun 2024, seramai 976 daripada 4,283 penerima bantuan bulanan di Miri yang menyambut Hari Raya Aidilfitri akan menerima bantuan tersebut. Kita bertuah juga sebagai rakyat Sarawak dalam masa bulan Ramadan tu. Kita dapati bahawa banyak syarikat tampil ke hadapan. Bukan saja jabatan dan agensi kerajaan, malah pihak swasta, syarikat badan korporat tampil ke hadapan untuk memberi sumbangan kepada kumpulan yang mereka pilih, kumpulan sasar dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi the spirit of giving is very much alive during this Ramadan season. Dan kita dapati bahawa berbagai kumpulan mendapat faedah yang dijemput, bukan saja tergolong, bukan saja kanak-kanak daripada rumah anak yatim, warga emas, ibu tunggal, malah berbagai kumpulan juga mendapat sumbangan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. This is the beauty of Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Sejambak Kasih Hari Raya Aidilfitri 2024 bahagian Miri di Hotel Dynasty Miri pada Khamis. Pada majlis tersebut, seramai 150 penerima dijemput menerima sumbangan wang tunai bernilai RM100. Jelas Datuk Seri Fatimah lagi, Majlis Sejambak Kasih Hari Raya Aidilfitri 2024 juga telah diadakan di Dewan Masyarakat Berkenu pada 3 April lalu di mana 100 orang penerima yang lain juga telah menerima wang tunai RM100. Katanya bagi 726 orang penerima yang lain, sumbangan RM100 akan dikreditkan ke akaun masing-masing. Selesai majlis tersebut, Datuk Seri Fatimah menuju ke Klinik Jaya Medik di Center Point Face bagi menyerahkan plug Rakan Strategik Kenyalang Gold Card KGC. Katanya, Klinik Jaya Medik menawarkan diskaun 5 hingga 10% ke atas pelbagai produk dan perkhidmatan. Tambahnya, pemegang-pemegang KGC di Miri juga boleh mendapatkan pelbagai keistimewaan yang ditawarkan oleh 67 rakan strategik di seluruh bahagian Miri. Sementara itu, seramai 3,683 warga sekolah di konstitusi Jemureng telah menerima sumbangan bersempena Hari Raya Aidilfitri yang menjelang tiba. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya telah menyampaikan sumbangan duit raya kepada 891 warga sekolah pada Khamis. Terdahulu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemureng itu telah menyampaikan sumbangan duit raya kepada 2,792 orang pada Rabu. Sumbangan tersebut diserahkan pada program Ziarah Kasih Aidilfitri bersempena Datuk Dr. Juanda Jaya termasuk pelajar, guru dan kakitangan sekolah-sekolah di daerah Kecil Igan dan daerah Matu. Dalam pada itu, para penerima merakamkan penghargaan kepada Datuk Dr. Juanda dan Kerajaan Sarawak atas keprihatinan terhadap keperluan rakyat. Sebanyak 2 buah Dewan Serbaguna dan 2 gelanggang sukan di kawasan Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang menerima sumbangan kerusi dan meja plastik. Penyerahan sumbangan pada Selasa itu telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap Adun Simanggang, Datuk Francis Harden Hollis. Sebanyak 100 kerusi dan 2 meja plastik masing-masing telah disampaikan kepada Dewan Serbaguna Taman Harmoni dan Kampung Muhibah, manakala gelanggang bola keranjang Rumah Pemulihan Rekap RPR Fasa 2 menerima 50 kerusi. Bagi gelanggang futsal RPR Taman Sentosa pula, Datuk Francis telah menyampaikan sebanyak 100 kerusi dan 2 meja plastik kepada pengurusinya, Awang Kamarudin Awang Majid. Pada hari sama, Datuk Francis turut berkesempatan hadir ke majlis perayaan Hari Raya Aidilfitri Rumah Kanak-kanak Datuk Ajibah Abol, seterusnya menyampaikan duit raya dan bubur lambuk kepada 19 penghuni institusi berkenaan. Seramai 18 orang banduan di penjara Sibu telah dibebaskan menerusi program pelepasan banduan secara berlesen PBSL sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Pengarah penjara Sibu Hamad Seman berkata walaupun banduan tersebut telah dibebaskan,
Mereka tetap akan dipantau oleh sistem parol dan dinasihatkan agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan sehingga tempoh hukuman penjara mereka tamat. Kita berharap dengan pembebasan awal daripada tarikh yang sepatutnya ini akan memberi satu keinsafan kepada banduan supaya mereka tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Dan kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli keluarga, majikan yang sanggup bekerjasama dengan pihak Jabatan Penjara bagi memastikan program ini dapat dilaksanakan dengan jaya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada program PBSL di Penjara Sibu pada Khamis. Tambahnya, jika berlaku pelanggaran peraturan, banduan akan dihantar semula ke penjara dan bakal dikenakan hukuman bergantung dengan kesalahan yang telah dilakukan. Menurutnya, terdapat beberapa kriteria yang membolehkan banduan tersebut layak untuk program PBSL. Antaranya adalah hanya terlibat dengan jenayah ringan, tiada kes lain atau kes rayuan dan melepasi fasa 1 dalam program pembangunan insan PPI. Manakala banduan yang tidak layak adalah banduan warga asing, kes melibatkan dadah berbahaya yang berat, dihukum di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 (ATIPSOM), kes bunuh, akta senjata api dan sebagainya, jelas beliau. Difahamkan daripada jumlah tersebut, seramai 8 orang merupakan banduan yang telah dijatuhkan hukuman kurang daripada 1 tahun dan 10 orang banduan lagi adalah yang telah menjalani hukuman penjara selama 1 hingga 3 tahun. Pada tahun 2023, seramai 202 orang penghuni terlibat dalam program PBSL, manakala setakat April 2024, seramai 43 orang penghuni penjara Sibu telah dibebaskan di bawah program tersebut. Sekian edisi malam bersama saya Saiful Bahri Muhammad. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan berita dari Sarawak. Lebaran kehangatan Tamasya Sukan Malaysia SUKMA ke-21 Sarawak 2024 kian terasa. Ayuh rakyat bumi Kenyalang, sama-sama kita memberikan sokongan padu kepada penganjuran Tamasya Sukan ini. #saluran informasi rakyat, salam UKAS.